Salam sejahtera. Selamat malam sahabat-sahabatku sekalian. Saya berharap semua sahabat-sahabat saya semua sihat-sihat kehendaknya. Kuatkan semangat, jangan lemah semangat. Jangan putus asa. Perjuangan kita masih diteruskan. Tuntutan KLBSP, kami nak pihak kerajaan meluluskan segera sebelum terlambat. Rakyat tengah susah. Terlebih dahulu saya harap semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe, tekan loceng, like, share dan follow channel saya ini. Kepada subscriber yang ada, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelum saya melanjutkan tentang perjuangan kita KLBSP, saya menasihatkan semua cuba bersabar dan jangan membuat pinjaman dengan alung maupun air cagar yang disarankan oleh kerajaan. Saya berharap kepada mana-mana pihak sebelum membuat satu cadangan tu atau membuat sesuatu tindakan, sila berfikir sedalam-dalamnya dahulu. Termasuk juga yang terbaru saya dengar menyarankan caruman majikan dinaikkan kadar persentejnya kepada pekerja yang baru. Terlebih dahulu saya nak huraikan tentang buat pinjaman dengan alung. Sekiranya anda membuat pinjaman dengan alung berlesen atau tidak berlesen adalah sama. Kena ingat tu saya memberitahu. Bezanya ada lesen, mereka akan meminta kita pembayaran balik setiap bulan melalui desakan telefon ke telefon dan bermacam-macam cerita-cerita yang menakutkan kita. Mereka tidak boleh bertindak secara lebih ganas dan tidaklah sezalim alung tak berlesen. Mereka tidak boleh bertindak sebarangan kerana mereka berlesen. Kepada peminjam-peminjam alung ni, saya nak beritahu, seandainya bulan ini kamu gagal membuat pembayaran yang seperti yang dijanjikan, duit pokok campur dengan duit bunganya, andailah kata bulan ni kamu tidak cukup duit, kamu boleh berbincang bahawa bulan ni kamu bayar duit bunga saja, tidak membayar duit pokok. Tetapi bulan depan kamu kena bayar sekali semua, tetapi masih lagi tidak berbayar. Itu yang akan membuat interest duit bunganya berganda, bunga atas bunga. Itu yang buat hutang kita bertambah dengan banyak dan tak akan selesai dalam masa terdekat setahun 2 tahun. Itu yang kadang-kadang mereka tidak faham. Kenapa hutang saya bertambah banyak, kenapa berlipat ganda, pinjam 2,000 boleh jadi 5,000, 6,000 dan macam-macam lagi. Itu sikap konsep alung. Yang berlesen dia akan terus mendesak kita sekiranya tarikh pembayaran telah tiba, dan mereka tidak boleh bertindak bukan waktu pejabat. Mereka akan berurusan kita di waktu pejabat. Tetapi besok pagi-pagi lagi dah waktu pejabat, mereka akan terus mendesak kita. Itu konsep hutang alung. Yang tidak berlesen, itu yang bertindak di luar dugaan. Sama juga membuat pinjaman air cagar. Sama juga akan bertindak mendesak kita, bermacam-macam panggilan, mengugut kita, menakut-nakutkan kita di bank sahaja. Sama juga sekarang telah membuat air cagar. Mereka tetap akan mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian kita. Akan disenarai hitam, akan di blacklist dan bermacam-macam lagi. Sedia maklum kepada yang telah membuat air cagar tu, yang telah blacklist tapi diluluskan, duit tak dapat,
tetapi pembayaran tetap perlu dibayar. Dan kemungkinan besar duit KLBSP kamu pun akan lesap dan hutang bertambah. Hutang yang ada tak bayar, tambah hutang yang baru air cagar. Saya berharap semua berfikirlah. Semua apa yang disarankan oleh kerajaan adalah menjerat rakyat namanya. Menjerat rakyat yang miskin, rakyat yang susah. Jadi saya berharap kerajaan janganlah terlalu zalim. Yang terbaru hari ini saya dengar ada setengah pihak mencadangkan bahawa majikan menaikkan kadar caruman daripada majikan lebih tinggi untuk pekerja yang baru masuk, yang baru dapat pekerjaan. Adakah anda telah berfikir, telah membuat penyelidikan yang terperinci? Seandainya lah kata saya bekerja di syarikat A, penolakan caruman daripada majikan adalah dalam 12-13%. Dan budak yang baru masuk kerja diberi penolakan daripada majikan 30%. Bagaimana dengan pekerja-pekerja yang dah lama? Adakah mereka tidak akan memberontak, bertindak? Dan adakah majikan bersetuju? Jadi saya mencadangkanlah sebelum pihak tertentu membuat sesuatu cadangan, berfikirlah. Fikir secara lanjut, secara terperinci sebelum mencadangkan cadangan itu dihujahkan, disebarkan melalui media sosial. Janganlah ikut sedap hati. Tergagak saja di kepala otak ni tu terus cakap cadangkan. Bukan semua cadangan kita tak bagus dan bukan semua cadangan kita bagus. Tetapi keadaan sekarang ni biarlah yang melibatkan KLBSP 2.0 ni membuat cadangan tu biarlah betul-betul sikit, fikir sebaik-baik mungkin. Biar kedua pihak mendapat manfaat sebaik-baiknya. Bukannya satu pihak saja mendapat kebaikan. Satu pihak lagi kita ni rakyat yang biasa ni, yang pekerja biasa ni masih ditindas, dikecam bermacam-macam lagi. Jadi saya berharap mana-mana pihak pun, pihak kerajaan, baik mana badan atau ahli-ahli pakar mana sebelum membuat cadangan dia berfikir, menyelidik secara terperinci. Kita berbalik kepada kerajaan kita, kerajaan Madani ni, Anwar bin Ibrahim. Lepaskanlah duit kami. Kami pun nak hidup. Kami pun nak makan. Kami pun ada hutang. Hutang dengan kawan, hutang dengan saudara, hutang dengan semana-mana pihak. Kami perlu bayar balik. Tempat yang kami pinjam tu pun mereka pun nak perlukan duit. Sebulan 2 bulan mungkin mereka boleh bagi kita masa lah. Lama-lama kita pun perlu bayar. Seperti macam diri saya juga. Saya ada berpinjam dengan kawan-kawan, dengan majikan. Saya perlu bayarkan dengan segera. Kalau saya tak bayar, akan datang masih ada kesusahan macam mana saya nak dapatkan pinjaman daripada mereka semua. Anwar Ibrahim, kamu seorang yang cerdik pandai. Kamu kata kamu prihatin terhadap rakyat miskin. Kamu akan bantu rakyat miskin. Mana kata-kata murni kamu itu? Jangan manis di bibir saja, Anwar Ibrahim. Mana pergi pakar-pakar matematik, pakar-pakar kewangan kamu tu, semua pakar-pakar ekonomi. Setakat belajar ilmu sejengkal, janganlah belagak banyak mana segunung ilmu kamu ada. Mari sini jumpa dengan saya. Saya boleh ajar macam mana nak buat calculation kira-kira. Saya boleh beri pandangan. Kerana cadangan-cadangan kamu yang kamu cadangkan tu semua saya dah tahu. Akibat-akibatnya. Sama juga dulu sebelum air cagar diluluskan, saya dah beritahu dalam channel video saya ini bahawa jangan membuat air cagaran.
Akibatnya semua telah saya sebut. Dan apa yang terjadi memang betul, apa yang saya cakap telah terjadi sekarang. Sebiji apa yang saya cakap, apa yang saya beritahu, semua 100% terjadi sekarang kepada yang peminjaman air cagar. Kepada kerajaan, janganlah kamu berpihak kepada yang kaya, yang ada duit. Yang kami rakyat miskin ni, kamu membelakangkan kami. Jangan ingat kami rakyat miskin tidak ada apa-apa hasilnya untuk kamu. Tanpa kami pun kamu tak akan duduk di tempat yang ada sekarang. Bila dah dapat tempat duduk yang selesa, yang tinggi, janganlah terlalu angkuh jadi manusia. Kesombongan kamu, Tuan Anwar Ibrahim, bukannya satu benda yang kamu boleh kekal dapat seandainya beginilah sikap kamu berterusan. Sekiranya kamu mau luluskan KLBSP, tak ada malunya. Tidak ada rakyat yang akan bercakap, lulus pula KLBSP. Tidak ada. Sekiranya kamu luluskan KLBSP 2.0 bersasar ini, ramai rakyat akan gembira, bersyukur dan berterima kasih kepada kamu. Tak terhingga nilainya. Jutaan rakyat, ratusan ribu rakyat mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu, Anwar bin Ibrahim. Akan tetapi sekiranya kamu masih berdegil, beribu-ribu sumpah seranah manusia buatkan kamu. Jangan ingat kita rakyat miskin yang membuat sumpah seranah tu, Tuhan tak nak dengar. Oh, Tuhan cakap ini rakyat miskin yang sumpah tak boleh pakai. Oh tidak, sorry. Tuhan akan terima doa sumpah orang yang betul-betul susah, berhati bersih, berniat baik untuk dapatkan bantuan tu. Tuhan akan bantu, akan makbulkan. Kami tidak minta duit kamu. Kamu cakap kamu kerajaan perpaduan, kerajaan madani, tidak ambil gaji, tidak ambil itu ini. Kita tidak nampak. Duit masuk dalam akaun pun kita bukan tahu. Kepada YDP yang telah melantik Perdana Menteri yang ke-10 ini, Anwar bin Ibrahim, apa salahnya YDP luangkan sedikit masa menyarankan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim meluluskan KLBSP kita ni, wahai YDP yang dihormati. Saya tidak pandailah bertutur kata, menyembah kata-kata seperti diraja-raja. Saya bukan nak menghina atau mengapa. Saya merayu untuk diri saya dan sahabat-sahabat saya di luar sana. Kami teramat terhimpit dengan kesusahan. Kami perlukan kelangsungan hidup. Kami perlukan kelangsungan hidup, menurunkan kehidupan untuk keluarga kami. Ingat tu YDP, PMX. Kami seperti kamu juga perlukan kehidupan, perlu makan, minum, belanja dan macam-macam lagi. Buat pengetahuan, Anwar Ibrahim, YDP, barang semakin lama semakin naik, semakin mahal. Kawalan harga pun tak terkawal. Macam mana kami nak teruskan kehidupan? Dah lah duit tak ada. Saya harap yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim adalah sikit simpati pada kami. Bukalah minda kamu, bukalah hati kamu tu untuk kami rakyat yang susah ini. Kami nakkan duit saja. Duit kami hasil titik perlu untuk kelangsungan hidup. Kami ada keluarga, ada anak-anak nak makan. Kami tak minta makan mewah. Kami hanya perlukan duit kami KLBSP saja. Jangan cakap KLBSP untuk hari tua.
Kami keluarkan hari ini pun bukannya keluarkan habis, tutup akaun. Masih ada berbaki di dalam akaun lagi. Dan kami yang ada ni, yang bekerja, masih terus mencarum. Apa salahnya? KLBSP menjanjikan kesenangan di hari tua. Saya rasa itu bukanlah satu perkataan yang tepat. Apa yang kita perhatikan selama ini pun, zaman dulu pun, zaman atuk nenek kita, abah kita dulu pun ada KLBSP. Mereka zaman dulu memang tak boleh keluarkan dah. Tak ada pun pengeluaran KLBSP bersasar macam-macam. Terus kerja sambil pencen, keluarkan duit. Tetapi masih ramai juga yang susah. Kenapa tu? Cuba huraikan. Cuba cakap. Ada yang susah, ada yang kena halau ke rumah orang tua, duduk di rumah kebajikan dan bermacam-macam lagi. Kepada sahabat-sahabat saya, kita kuatkan semangat. Tuntutan KLBSP kita tetap akan diteruskan. Jangan susah hati, jangan berfikiran negatif. Kita mesti harus berfikiran positif. Positive thinking. Saya berharap Anwar bin Ibrahim dan juga YDP yang di-Pertuan Agong, yang dihormati, yang disanjungi, yang selama ni kita sanjung, apa salahnya dibalas sanjungan kami ini dengan meluluskan KLBSP 2.0 bersasar ini. Kita tak minta banyak, kita minta duit kita saja. Apa yang dicadangkan ada yang terbaru ni ada 3,000, paling rendah 3,000 dan paling banyak 50,000. Bagi yang ada ratusan ribu lah di dalam akaun. Yang kalau tak ada ratusan ribu pun tak boleh keluar pun 50,000. Tetapkan syarat-syarat tertentu. Kita tak kisah syarat, janji sama rata. Tak menyusahkan kerajaan, tak menyusahkan rakyat. Letakkan syarat. Janji kita dapat keluarkan sedikit sebanyak di dalam KLBSP itu. Sila ambil perhatianlah wahai Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga yang di-Pertuan Agong yang dihormati, dan atas pertolongan-pertolongan daripada pihak NGO, terutama PGRM, Tuan Azizi Bugis. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas pengorbanan kamu yang sentiasa membantu kami ini. Dengan ini saya mengakhiri mengucapkan ribuan terima kasih. Saya berharap ada sinarnya untuk saya dan sahabat-sahabat saya semua sekalian. Sekian, terima kasih.